Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali. Kita tidak dapat berjumpa seperti biasa kerana kita patuh pada arahan. Maka saya bawakan untuk anda perbincangan dari kejauhan. Kalau cerita Piramli dulu kan, intro dia sikit kan. Kalau cerita Piramli dulu, dia seru angin kan, dalam lagu tu kan, bulan dan juga angin katanya kan, bawalah pesanku ini. Sekarang dah tak payah seru bulan, tak payah seru angin. Ada kemudahan seperti ini memudahkan kita untuk berhubung. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, manfaatkan kesempatan yang kita ada. Sebagaimana saya pernah kongsikan dengan saudara dan saudari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita merebut 5 kesempatan. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 kesempatan sebelum datangnya 5 ketentuan. Dan antara yang Nabi sebut dalam 5 itu adalah faraghaka qabla syughlik. Ni lapang kan, nak keluar pun kalau tak ada keperluan kita tak keluar kan. Nak kerja pun buat masa ni kita belum lagi untuk dibenarkan bekerja. Jadi wa faraghaka, masa lapang ni kita gunalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tadabbur Al-Quranul Karim dan untuk menyambung sesi pengajian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kunjungan saya biasanya ke surau, tuan-tuan adalah membawakan kitab. Inilah kitabnya ya. Boleh nampak Penawar Bagi Hati. Jadi saya bawakanlah perbincangan dari kitab ni. Ada lagi kitab ni kan, takkan tak jumpa dah kitab ya. Mentang-mentang lah PKP, takkan kita kan, insyaAllah kita letak di tempat yang istimewa. Maka bila sampailah rakaman ni pada tuan-tuan, ambillah kitab ni dan bukalah macam mana kita sama-sama buat pengajian. Baik, babnya bab yang ke-13, cintakan dunia. Jadi terpulanglah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca yang Rumi, ada teks Ruminya. Di sebelahnya tu ada teks Jawi. Jadi tujuannya tu supaya kita tak tinggalkan kemahiran membaca Jawi. Saya baca sikit yang teks Jawi ni, kemudian kita tengok perbincangannya. Jadi dia kata apa? Pada menyatakan kasih akan dunia. Kalau tengok teks Ruminya, cintakan dunia. Ayalah tu ya, cintakan dunia. Jadi dalam teks Jawinya, pada menyatakan kasih akan dunia, ketahui olehmu. Macam biasalah dalam teks Jawi ni, oleh, alif waw lam ha mim. Tak ada wawnya. Jawi inilah Jawi tradisional. Akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi, dia kata, daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap, kata, dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu, dan loba, dia kata, loba ia atasnya. Jadi itu dia. Kemudian huraiannya,
Dalam Rumi disebut setiap kenikmatan seperti keinginan kepada segala benda yang hanya mengikut nafsu, dan kemegahan yang ada di atas muka bumi ini adalah sebahagian daripada pelbagai perkara di dunia. Jadi begitulah kita, sepanjang kehidupan kita ni di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, hendaklah selalu yang orang selalu ingatkan kita, jangan lupa daratan, jangan lupa kita ini berpijak di bumi nyata. Orang pun selalu mengingatkan kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berada, maka di situlah kita menyusun, merancang kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak dan syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, dunia ini tiada perkara yang boleh memberi faedah selepas daripada kematian. Itu dia, kan? Kenapa pula jadi begitu, ya? Sedangkan kita berseronok, kita menikmati segala kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di atas muka bumi ini. Apakah tak ada faedah selepas kematian? Untuk diri kita yang sudah terbujur kaku, sudah berselimut putih, sudah bersendirian di liang lahat, apa Nabi pesan pada kita? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila telah mati seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalnya, melainkan 3. Yang 3 ini tidak terputus, tidak inqata'a. Jadi bila tidak inqata'a, bila tidak terputus, artinya bersambung dengan kita. Artinya ganjarannya. Lalu Nabi pun memperincikannya. Apa dia? Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Tuan-tuan infakkan, kita infakkan apa yang kita ada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk tabung masjid, masuk tabung surau, bantu orang dalam kesusahan. Di bulan Ramadan kita tahu ada orang yang memerlukan bantuan dari kita untuk berbuka puasa. Masya Allah, ganjaran yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang yang memberi makan, orang yang berbuka puasa. Baginya pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuka tadi. Dia dapat pahala orang berbuka puasa itu. Termasuklah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Kita ada kepandaian dalam bidang kita masing-masing, maka jangan kita lokek untuk berkongsi. Macam biasalah orang Jawa kata, sharing is caring. Perkongsian itu menunjukkan kita cakna, kita sayang kepada saudara-saudari kita, sesama Islam. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang sentiasa mendoakannya. Itulah harta kita, kan? Kita kata harta dunia akhirat, kan? Kita nak bawa masuk emas, dinar, kan? Dinar, dirham, emas, perak bertimbun-timbun masuk ke liang lahat, tidak lagi. Segala harta kita sudah jadi harta pusaka, bukan milik kita lagi. Itu. Namun di akhiratlah yang akan memberi manfaat selepas daripada kematian. Tatkala kita menuntut ilmu dan beribadah di dunia, ia ibarat makanan yang dapat membantu bagi melakukan ibadah. Maknanya apa? Kita menuntut ilmu, niatnya bukan kerana nak show off, nak menunjuk-nunjuk, bukan nak bagi tahu kita pandai, bukan nak bagi tahu kita ada degree, tapi niatnya untuk ibadah kepada Allah, mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Ingat lagi hadis Nabi,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Untuk apa? Bukan untuk dapat degree ataupun bergaji tinggi, tapi untuk kerana dia satu kefarduan, maka dia adalah ibadah. Niat, mesti diniatkan ibadah kepada Allah. Begitu juga kita makan. Kita makan bukan semata-mata nak menurut selera kita. Udah makan sedap, kenyang. Kan? Tapi kita makan niatnya untuk dapat kekuatan, dapat tenaga untuk beribadah kepada Allah. Okey? Sebenarnya kasih akan dunia itu, kata tuan kitab ni, adalah kelakuan yang dicela. Kita menumpahkan kasih sayang kita sepenuhnya kepada dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Ia adalah tunjang bagi segala kesalahan. Habis tak bolehlah cintakan dunia. Kerana kata dia, adalah kelakuan yang dicela dan tunjang bagi segala kesalahan. Lupa bagi tahu muka surat tadi, sudah bagi tahu ke belum? 230 ya. Kalau ikut inilah kitab yang kita biasa guna ni, cetakan ni. Oleh tuan kitab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi dia kata tunjang kepada segala kesalahan. Habis tu nak buang ke dunia, kan? Kalau kita buang dunia, dengan kita sekali terbuang. Jadi macam mana? Baik, kita teruskan lagi. Kita tengok di sini apa yang tuan kitab ni masukkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nazi'at. Ingat surah An-Nazi'at kan? Juzuk 30. Kalau dalam juzuk 30 tu surah yang kedua lah lepas surah An-Naba. Jadi pada ayat yang ke-37 hingga 39 Allah berbicara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maksudnya maka sesiapa yang melampaui batas sesudah daripada perhitungan di mahsyar nanti, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah ini, jadi sesiapa yang melampaui batas, menderhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan sumber, dari mana dia dapat wang, dari mana dia dapat kekayaan, lebih-lebih lagi dia mendapatkannya dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perkara yang demikian, yakni mendapatkan sesuatu yang di luar daripada keredaan Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kepada tagha di sini, melampaui. Kan dah kita dah jelaskan kan, tagha ni melampau. Macam contoh taghal ma, air tu melampau, maknanya melempah air tu. Tak ada cawan nak dicontoh kan, tapi tak apalah kan. Taghal ma maknanya air tu dah melampaui, sudah tumpah. Jadi begitu. Jadi kita ni melampaui batas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melampaui batas, derhaka pada Allah, serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, wa atharal hayatad dunya, kan? Contoh begitu banyak Allah beri dalam Al-Quranul Karim, baik Fir'aunnya yang mengaku Tuhan, juga dalam ayat surah yang sama, iaitu surah An-Nazi'at ni, dia mengaku pada kemuncak kederhakaannya, dia kata ana rabb wa qala faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkatalah dia, akulah Tuhanmu yang
yang maha tinggi, sedangkan a'la itu adalah menjadi hak kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tetapi dalam surah An-Nazi'at ni tadi Allah tunjukkan macam mana Fir'aun ni begitu derhaka dia kepada Allah, sehingga dia mengaku dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Astaghfirullahaladzim. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 39, bagi orang yang melampaui batas, yang mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sebenarnya neraka Jahannamlah, na'udzubillahi min dzalik, neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Okey. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama tadi. Hadis pertama pula dah. Dalil pertama daripada Al-Quranul Karim. Okey. Iaitu dari surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Dan kemudian muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafirun minha syurbata ma." Okey? Maksudnya, sekiranya dunia ini, lau kanatid dunya ta'dilu maknanya menyamai. Seandainya dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk semua hamba-hambanya dari kalangan manusia, Allah sediakan pelbagai nikmat, Allah sediakan pelbagai sumber untuk manusia hidup, termasuklah minyak petroleum yang sekarang ini jatuh merudum harganya, yang selama ini menjadi rebutan kepada kuasa-kuasa besar dunia, sehingga sanggup mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan kekejaman. Lihat bagaimana Amerika menyerang negara Iraq, membantai negara Iraq, atas tujuan untuk menguasai telaga minyak di situ. Jadi Nabi pesan, seandainya dunia ni yang begitu dikejar, yang begitu direbut, sehingga berlaku pembunuhan, berlaku peperangan, menyamai di sisi Allah nilainya itu seberat sebelah sayap nyamuk. Selalu kita sebut kan, cuba kita jentik satu nyamuk tu yang selalu mengganggu kita tu, kemudian kita tengok kan, perhati kepak dia tu, sebelah sayap dia tu, kemudian cubalah kita ambil, kemudian cuba kita bawa, tanya, ada siapa nak beli ni? Saya jual murah je, ambil lah RM1. Agak-agak ada orang nak beli je kan. Tuan-tuan bagi saya free pun saya tak apa, terima kasih lah kan. Sudahlah, nyamuk tu dia bawa bencana, nyamuk Aedes kan, bawa penyakit kan. Harga sebelah sayap tu pun tak ada harga, tak usahkan sebelah, satu ekor nyamuk tu apa harganya. Jadi Nabi bawakan satu gambaran yang jelas untuk mengingatkan kita, menyedarkan kita kan. Ialah kalau ikut lagu tu, kalau ikut lagu Madu 3 tu, dunia anaya ampunya kan. Itu menunjukkan betapa seronoknya lah ya. Tapi hakikatnya Nabi kata, sekiranya dunia ini
nilainya di sisi Allah menyamai sebelah sayap nyamuk tu yang tiada harga itu. Kan? Kalau itulah nilai dunia, ada hargalah dunia ini di sisi Allah untuk dibandingkan dengan nilai akhirat yang kekal abadi. Nilai syurga. Apa nilai syurga? Seluas mana syurga? Kan Allah ajar kita kan menerusi Al-Quranul Karim. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maknanya bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian, mendapatkan keampunan Allah, dan bersegeralah untuk dapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa keluasan langit dan bumi ni? Acik bagi tahu. Ianya satu gambaran yang jelas dari Sang Pencipta langit dan bumi, dari Sang Pencipta syurga, dari Sang Pencipta dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla, betapa luasnya syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk tempat tinggal kita yang berkekalan. Dan Allah sebut di penghujung ayat tadi, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu maksud Nabi. Bayangkanlah, andainya ada nilai lah barang sedikit, barang sebelah sayap nyamuk tu dunia ini, nescaya kalau itulah bandingannya, Allah tidak akan memberi minum barang syurbah. Syurbah ni seteguk. Gitu. Nescaya Allah tak akan beri izin si kafir itu untuk minum barang seteguk air pun. Kerana si kafir itu, dia derhaka kepada Allah. Dia bertuhankan selain dari Allah. Maka tidak selayaknya dia dapat sedikit pun daripada nikmat hidup dunia milik Allah ni, walaupun seteguk air. Jadi maknanya, apalah nak dikejar di dunia ini? Kita dapatkan dunia ini untuk keperluan, untuk mazra'atun lil akhirah, untuk kita berladang, kita berusaha, beribadah, beramal salih, yang mana hasilnya kita dapatkan lil akhirah, untuk akhirat. Itu hadisnya, maknanya pada muka surat 232 ni kita tuan kitab ni dah bagi kita dalil dari Al-Quran, kemudian dibaginya juga kita satu hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi mengenai gambaran bandingan antara dunia dan akhirat, yang mengingatkan kita tentang betapa celanya orang yang semata-mata fokusnya dalam hidupnya, celik mata saja dia fikir dunia. Sebaliknya, beruntunglah mereka yang menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk dia menghasilkan ganjaran yang berlipat kali ganda di negeri akhirat nanti. Artinya dia menghilangkan sifat bakhil. InsyaAllah kita sentuh mengenai sifat bakhil pada bab-bab yang seterusnya. Sebelum saya menutup sembang-sembang kita ini, kita tengok satu lagi kitab, satu kitab pula dah, sasul kan, satu lagi hadis, yang mana hadis ini direkodkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan begitu juga Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Apa maksud Nabi? Habis kita tak payah gunalah dunia ni. Ada kereta. Kenapa pula begitu? Gunalah sebagai kenderaan kita. Cuma kerana
digambarkan oleh Nabi sebagai penjara, kita sebagai hamba Allah. Hendaklah patuh pada setiap peraturan yang disediakan oleh Allah. Nak guna kenderaan untuk apa? Untuk ke masjid, ke surau, silakan. Untuk bekerja, untuk bawa sanak saudara, untuk bawa anak-anak, pergi ke tempat, tempat rehat, tempat peranginan, tempat kita melapangkan fikiran, bila mana dah selesai PKP nanti, insya-Allah, tak mengapa. Tapi peraturannya, jangan kamu gunakan kenderaan itu untuk kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta banyak, ada duit banyak bertimbun, gunalah untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Bagi orang kafir, apa perlu dia patuh pada perintah Allah? Allah pun dia derhakai, Allah pun dia tidak sembah. Jadi bagi dia enjoy. Jadi itu gambaran Nabi betapa si kafir ini benar-benar dia pulun, orang Kedah kata, kan? Dia pulun untuk cari dunia, dan dia gunakan dunia yang dia ada tu dalam genggaman dia itu untuk dia buat apa saja, sesuka hati dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah berikan pada kita kesenangan dunia ini. Allah itu sebagai Ar-Razzaq, sebagaimana kita baca dalam Al-Asmaul Husna, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu sebagai pemberi rezeki. Allah menyediakan segala kecukupan kita di dunia ini untuk kita benar-benar memanfaatkan dunia ini bagi jalan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal tadi, saya dah sebutkan pada tuan-tuan, muka suratnya 230, 231, ada halaman untuk rujukan dalam dalam tulisan Jawi. Begitu juga kita berhenti tadi pada muka surat 232 dari kitab Penawar Bagi Hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ni belum selesai lagi ni, kita sambung pada pertemuan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita untuk terus beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa cinta pada ilmu. Sedangkan Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa minta pada Allah ditambahkan ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah olehmu, wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan untuk aku knowledge, pengetahuan. Kerana pengetahuan itu mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allahu Azza wa Jalla. Jadi begitulah bab apa tadi kata tuan kitab ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, pada menyatakan kasih akan dunia. Kita jadikan dunia untuk kita dapatkan kesenangan akhirat, bukan menjadikan dunia matlamat kita. Allahu ghayatuna, Allah matlamat kita, tapi dunia sebagai alat untuk kita mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Sekian dulu, selamat beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini. Rebutlah peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita ini, bagi kita menjana income, menjana pendapatan akhirat kita. Ketemu lagi pada pertemuan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.